Untuk perkenalkan diri saya ni bukanlah ustaz sebenarnya kan. Boleh tak? Saya baru nak start orang kata. Baru nak start. Tapi tak ada masalah. So nama saya actually kalau kat Instagram tu Naufal Isa. Tapi nama penuhnya Muhammad Naufal bin Muhammad Isa. Isa tu sebenarnya ayah saya. Oh, ada tak orang pernah panggil Isa sebelum ni? Tak pernah. Okey, jadi kita ada macam-macam soalan-soalan yang dia tak adalah tipikal sangat, tapi mungkin ada soalan kemahiran berfikir aras tinggi dalam bulan Ramadan ni. Kalau saya niat puasa macam ni je boleh ke? Aku puasa kerana Allah ataupun aku puasa bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Boleh ke Ustaz? Niat macam tu je. Tak payahlah nak buka buku kan, nak baca niat tu. Macam mana? Dan betul lah tu. Sebenarnya sekarang ni masalah kita hari ni adalah memang itu banyak persoalan yang berada di minda kan sekarang. So sebenarnya niat ni orang kata innamal a'malu binniyat. Setiap perkara yang kita lakukan itu berdasarkan niat. Maka kalau niat kita tu betul lah, maka sahlah kita punya sesuatu perkara tu, dan kita sendiri akan dihitung amalan kita berdasarkan niat kita. Kalau niat kita nak puasa tapi kita niat nak main bola, boleh ke? Tak boleh kan? So sebenarnya niat ni boleh bila kita niat, walaupun cakap aku berpuasa kerana Allah, aku berpuasa di bulan Ramadan kerana Allah. Dan sebenarnya even kita niat melalui hati sahaja pun dah orang kata dah sah dah. Dan kita bangun sahur pun dah dikira sah, sebab kita fikir aku bangun sahur untuk puasa bulan Ramadan. Itu dah kira sah. Cumanya sebab apa kita nawaitu shauma ghadin an ada fardi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala tu, sebab apa? Supaya ianya meyakinkan kita supaya kita nak puasa. Supayanya lafaz ni kita lebih yakin. Kahak boleh batal puasa ke? Penatlah nak buang time semua ni. Memang kelakar soalan ni. Ramai lagi yang macam tak apa ke? Saya tertelan kahak ni kan? Tertelan alio tak apa, batal ke puasa ke tak batal kan? Sedap ke telan alio tu, sedap kan? So sebenarnya kahak ni dia memang dah ada dalam perut kita kan. Alio contohnya memang dah ada dah ada dalam ni lah kan. Maksudnya memang dah ada dalam anggota badan kita. So makanya tak batal. Tapi yang batalnya bila mana kita keluarkan kahak, keluarkan alio kita kumpul dalam sajawan tu. Itu apa patut kita minum kan? Memang batal lah. Kalau orang asma guna inhaler tu Ustaz secara kerap, batal tak puasa? Okey, inhaler ni mungkin ada yang tak tahu. Inhaler ni untuk orang yang asma kan. Bila semput sesak nafas, kita akan pakai tu, akan keluarnya oksigen masuk dalam mulut kita. So sebenarnya saya pun ada asma kan. Kadang-kadang saya pun dia pakai. So sebenarnya inhaler ni ada beza pendapat lah. Dia 3 pendapat. Yang pertama ni ada yang kata batal. Sebab apa? Sebab dia keluarkan cecair masuk dalam perut, dalam paru-paru. Dan yang pendapat yang kedua ada juga yang kata tak batal. Sebab apa? Sebab benda ni dia tak sampai ke perut, dia sampai ke paru-paru je kan. Ada juga yang kata dimaafkan. Sebab apa? Sebab inhaler ni bila untuk orang yang sakit, dia orang kata memudaratkan diri dia, mungkin melibatkan nyawa. So tak ada masalah lah. Kalau kata nak pakai inhaler tu boleh. Kalau kata dah teruk sangat, pakailah inhaler. Sebab dia melibatkan nyawa kita. So tak batal. Kalau pakai ubat mata masa puasa, boleh ke Ustaz? Ubat mata kita kena tahu yang mana perkara apa yang membatalkan puasa kita. Kita kena tahu. Yang makan, bila kita makan, minum dengan sengaja batal, dan kita memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan kita. Contohnya rongga badan kita apa? Mulut, hidung, telinga dan kemaluan kita lah. So selain daripada tu tak batal. Sebab apa? Sebab ianya bukan rongga anggota badan kita. So tak ada masalah, pakai je. Berkapal di bulan Ramadan, adakah puasa tu batal? Soalan kebat. Kalau berkapal di bulan Ramadan tu halal boleh. Kalau dah kahwin boleh lah. Dia sebenarnya couple ni kalau tak halal, bukan bulan Ramadan je. Selain bulan Ramadan pun kalau ianya tak menjaga batas pergaulan, maka ianya menjadi haram lah. Sebab apa? Kita tak jaga hati kita jaga manusia lah, macam tu lah. Boleh ke cukur bulu ketiak dengan bulu ari-ari time puasa Ustaz? Dia tak ada masalah pun cukur bulu apa pun dalam puasa ni kan. Sebab dia ni tak termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa kita. So lagi-lagi sebenarnya cukur bulu ketiak ni
dia lagi bagus lah, dapat pahala orang kata. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cintakan orang yang membersihkan diri dia selalu. Tak kisahlah dia membersihkan diri dia dari segi orang kata rohani, dari segi apapun kekotoran daripada diri dia, Allah sangat-sangat cintakan sebab dia sukakan kebersihan. Sebab Islam ni suka sangat dengan kebersihan. So cucilah, tak ada masalah. Jangan cuci bulu ketiak, yang salahnya cuci bulu ketiak orang lain. Bila kita cuci bulu ketiak orang lain memang salah lah. Dan macam mana untuk istiqamah kita lakukan kebaikan tanpa fikirkan pandangan orang lain? Ini orang selalu kan, contohlah ya Ustaz kan, tak naklah bersedekah kan, contohlah nanti orang ingat aku bajet baik pula kan. Tak naklah pakai tudung, nanti orang ingat aku acah-acah baik pula, macam tu kan. Lepas tu kita macam dakwah sikit kan kat kita punya Instagram contohlah kan, kita macam share, kita bukan ustaz pun, bukan ustazah pun, tapi kita share benda-benda baik kan. Lepas tu nanti kita takut orang cakap tak naklah share benda-benda baik, nanti orang ingat aku ni acah-acah baik pula kan. Macam mana Ustaz? Nak istiqamah lah, betul lah. Nak istiqamah ni bukan perkara yang mudah. Yang nak berubah ni senang je. Kerana kata kalau kita nak pakai tudung, pakai je tudung. Tapi belum tentu esok pakai lagi. Belum tentu lusa pakai lagi. Tapi nak istiqamah ni memang kita perlukan masa dan kita kena tahu. Yang pertama sekali bila kita nak istiqamah ni, yang pertama adalah innamal a'malu binniat. Macam saya cakap tadi, setiap perkara yang kita lakukan itu berdasarkan niat kita. So, pastikan niat kita betul. Bila kita niat kita ni untuk Allah, kita buat untuk Allah cintakan kita. Kita buat untuk Allah sayangkan kita. Kita buat bukan untuk manusia tapi untuk Allah cintakan kita. Maka insya-Allah bila kita esok, lusa dan hari yang seterusnya kita mampu kuat lah sebab kita buat bukan untuk manusia. Sebab bila once kita buat untuk manusia, bila orang kata, kau ni bajet alim pakai tudung, kau ni bajet alim nak sebar-sebar ilmu manfaat, kau macam dah cukup bagus. Bila kita buat untuk manusia, kita rasa macam tak boleh aja ni, malas aku nak buat baik dah. So kita tergugat kat situ. Sebab tu niat ni sangat-sangat penting. Yang pertama adalah niat lah. Yang kedua, amalkan doa. Bila kita dah orang kata dah berubah, selalu doa, minta dengan Allah, baca doa ni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Allahumma a'inni ala dzikrika. Bantulah aku untuk mengingatimu, zikir dan mengingatimu. Maknanya kita nak minta Allah bantu kita untuk setiap hari ingat pada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bantulah aku untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang kau berikan kepada aku. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan bantulah aku untuk beribadah yang sangat baik kepadamu. Doa yang kedua. Dan yang ketiga adalah cari circle yang baik. Sebab apa? Sebab bila kita nak kuat ataupun kita nak istiqamah dalam perubahan dalam hidup kita ni, kita tak akan mampu berubah dengan berseorangan. Dan abang, saya tak ada orang baik lah, saya nak berubah, saya memang tak ada orang nak kawan dengan saya. Tak apa, yang paling penting kita ada usaha nak jadi baik kan? Cari circle yang baik, selalu cari ilmu agama. Sebab apa? Sebab nak berubah ni memang kena ada kekuatan. Kekuatan ni kita kena mencari. Orang yang nak dapatkan kekuatan, dia pasti akan mencari. So cari kekuatan ni dengan cari Allah dan cari circle yang baik. Dan yang terakhir adalah selalu muhasabah dirilah. Bila kita dah betulkan niat, jangan betulkan hari ni je. Aku buat untuk Allah. Esok tak buat dah. Lusa tak buat dah. So setiap hari kita kena muhasabah diri. Apa yang dah aku buat hari ni? Betul ke apa yang aku buat? Muhasabah selalu. Cara nak istiqamah kena niat yang baik. Lepas tu doa yang Ustaz bagi tadi spesifik tu. Kemudian circle yang baik dan kena muhasabah diri. Gitu kan. Jadi yang susah sangat nak istiqamah tu kan, Lin rasa kenalah, you all dah kena start dah cari circle yang baik. Kalau duk tengok Instagram benda-benda gosip je kan, gosip tu susah lah sikit kan. So carilah kan, carilah yang circle yang boleh membawa anda ke jalan yang benar, ya. Maknanya bila dia terasa nak muntah, dia rasa loya, lepas tu nak muntah tapi tak keluar, lepas tu dia jolok pula bagi keluar kan. Kata dia muntah tu dah ada kat tekak, lepas tu dia tak selesa lah kan. Dia nak jolok. So jolok tu, nak jolok untuk keluarkan tu, puasa dia sah ke tak sebenarnya? Dia muntah ni bila kita sendiri yang sengaja kan untuk keluarkan muntah, maka batal lah. Tapi kalau muntah tu tiba-tiba tak ada apa, muntah kan, so itu tak batal, itu dimaafkan. Tak batal lah kalau dia jolok tu batal lah sebab dia yang sengaja kan keluar. Kalau muntah tak sengaja tu tak batal, Ustaz? Tak batal, okey. Boleh ke mandi swimming pool pada bulan puasa, Ustaz? Ya tu, sekarang ni cuaca panas-panas ni, nak rasa bukan tak cukup mandi kat bilik air ni, mandi rendam tu kan. Okay, dia sebenarnya ada beberapa pendapat. Dia kena tahu
bila seseorang tu dia nak mandi swimming pool, kalau dia tak yakin yang mana dia boleh berenang, ataupun dia tak yakin yang dia boleh air tu tak masuk dalam mulut dia, dia tak yakin, bermakna benda tu boleh jadi haram. So kalau dia yakin yang mana air tu tak masuk dalam mulut dia, dia memang atlet lah, orang kata atlet perenang mungkin. Ya tu kan. So maka ianya jadi haruslah. Macam tu. Yelah, betul juga tu kan. Kalau berenang kan waktu bulan puasa dia kena praktis kan. So betul, kalau kita mandi tak menyenangkan kita, batal ke tak batal, tak yakin yang air tu masuk ke tak masuk, maknanya jadi haram lah. Sebab kita sama juga dengan mandi. Kalau kita mandi kat bilik air, kalau kita mandi lama-lama pun tak boleh juga jadi makruh. Sebab apa? Sebab kita lah seronok benda tu kan, sebab kita dahaga, sedangkan benda tu boleh sekejap je kan. Hukum kita ambil swab test waktu puasa ni, sekarang ni kan banyak kes dan sebagainya. Lepas tu kan, yelah, swab test tu kan dia jolok kan. So macam mana Ustaz? Apa hukum dia? Dia kalau ikut Imam Syafi'i, kalau benda ni dah batal lah puasa sepatutnya, sebab dia dah lepas si rongga anggota badan kita. Tapi ulama' dan juga fatwa mufti wilayah dah pun keluarkan benda ni tak batal. Okey, tak batal lah. Ini kepada anda mungkin yang tengah menonton ni masih lagi macam was-was kan, masih lagi tak ambil cakna. Jadi inilah penjelasan dia kepada anda semua. Bila yang boleh solat sunat taubat waktu bulan Ramadan, Ustaz? Sebenarnya dia waktu yang paling afdal adalah waktu kita tahajud lah. Sebab waktu tu kita bangun kerana Allah kan, kita bangun kalau tak ada orang yang paksa kita, dah waktu tu memang waktu sunyi kan. Dah waktu tu lah waktu yang paling terbaik lah. Okay. Kalau Ustaz sendiri, Ustaz bangun tahajud contoh kan. Okey, boleh tak Ustaz sharekan checklist lah. Okey, waktu tahajud Ustaz bangun tu apa rutin Ustaz? Boleh tak kalau Ustaz sharekan? Okey, apa yang lebih afdal lah kalau kita buat waktu solat tahajud tu? Sikit je. Basically yang kebiasaannya yang saya buat lah adalah solat hajat, solat tahajud, solat hajat dan juga solat taubat. Dan penutup dah witir lah, witir. Tahajud, taubat apa Ustaz? Apa tadi? Aku pula lupa. Tahajud, hajat dan juga taubat, dan saya tutup dengan witir. Tutup dengan witir. Walaupun kita dah tutup waktu tarawih tu Ustaz, masih kita... boleh juga. Tutup waktu tarawih pun dah boleh. Okey, jadi itu sajalah. Ustaz pun ada hal yang nak diselesaikan. Terima kasihlah kepada you all semua yang dah bersama dengan Zayan dan juga Syukur Media. InsyaAllah kalau you all ada soalan-soalan berbangkit, soalan-soalan yang macam, ya Allah lama dah tak ada orang jawab, terbuku di minda ni kan, tak ada Ustaz tolong jawab kan. Ustaz boleh tolong jawab kan minggu depan. Kita akan ada sesi IG live ini setiap hari Jumaat pukul 12.30 hari. Zayan dan juga tetamu-tetamu khas kita lah, insyaAllah, yang boleh menjawab persoalan-persoalan anda semua. Terima kasih Ustaz banyak kan sudi bersama dengan Kak Lin, walaupun sekarang ni banyak orang kata jemputan-jemputan ya. Okey Ustaz. Terima kasih juga lah. Okey.